Bapak Ibu, mari kita berdoa. 弟兄姐妹，我们一同来祷告。 Tuhan, benar sekali malam ini kami mau datang untuk memuji menyembah-Mu. Terlebih Tuhan, kami datang untuk boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus, yang hadir, yang membantu kami di dalam semua doa-doa yang kami naikkan, sehingga boleh menjadi satu ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. 请坐。 Shalom untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. 弟兄姐妹，大家平安。 Sebelum kita berdoa bersama, ya kita akan sama-sama merenungkan satu bagian tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya. 当我们还没有共祷之前，我们要默想一段经文。 Ya, saya secara pribadi sangat senang boleh hadir bersama dengan Bapak Ibu ya. Nanti kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. 很开心今天可以跟大家一同来祷告。 Ya, seperti yang kita ketahui minggu ini kita masih minggu Paskah dan tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah kehidupan doa yang dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus. 这个星期我们正在庆祝这个复活节，然后我们要默想的题目就是被基督复兴的祷告生活。 Bapak Ibu, apa hubungan antara kebangkitan Kristus dengan kehidupan doa kita? 弟兄姐妹，耶稣的复活跟我们祷告生命到底有什么关系？ Kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi fondasi dari kekristenan. 基督的复活不但只是我们基督教的基础， Tetapi kebangkitan Kristus seharusnya menjadi aspek mempengaruhi seluruh kehidupan kita, termasuk kehidupan doa kita. 但是基督的复活是会包括在我们生活上的每一个层面，包括我们的祷告生活。 Karena Kristus telah bangkit, maka kita bisa berdoa dengan penuh iman. 是因为基督已经复活，所以我们可以用信心的来祷告。 Karena Kristus telah bangkit, maka kita bisa berdoa dengan penuh pengharapan. 是因为基督已经复活，所以我们祷告充满盼望。 Karena Kristus telah bangkit, kita bisa berdoa dengan penuh kemenangan. 是因为基督已经复活，所以我们祷告的时候是可以充满得胜。 Dan inilah tiga hal yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu malam ini. 这个就3点，我跟弟兄姐妹要分享的主题。 Seharusnya kehidupan doa kita adalah kehidupan yang dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan daripada Kristus. 我们的祷告的能力是靠着耶稣复活的能力。 Kehidupan doa kita adalah kehidupan yang dibangkitkan oleh iman kepercayaan kita. 我们的祷告生活就是由这个信心所复兴的祷告生活。 Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, 在保罗在哥林多前书第15章14节说： tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan atau iman kamu. 基督若没有复活，我们所传的是枉然，你们所信的也是枉然。 Bapak Ibu, iman adalah syarat utama saat kita datang menghadap kepada Tuhan. 弟兄姐妹，信心是唯一的条件。当我们来到上帝的面前， Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman, seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. 圣经上有记载说，没有信心是不可能会讨上帝的喜悦。 Dan semua orang yang mau mencari Allah harus percaya terlebih dahulu bahwa Allah itu ada dan Allah memberikan upah bagi mereka yang mencarinya. 然后要来在上帝面前来的人，他首先必须要相信上帝，然后上帝就会赐给他寻求他的人。 Bapak Ibu, mengapa iman? 弟兄姐妹，为什么是信心？ Karena melalui imanlah kuasa Allah di dalam Kristus akan bekerja melalui hidup kita.
是因为透过信心，上帝的大能会借着我们的生命工作。 Kuasa yang bagaimana? 是怎么样的大能？ Paulus menuliskan di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 21. 保罗在以弗所书第1章19到21节写着， Saya bacakan untuk kita semuanya dalam bahasa Indonesia saja ya karena waktu kita. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu, Paulus menuliskan betapa hebatnya kuasa Allah yang bekerja bagi kita yang beriman. 保罗记载说，上帝的大能对那一些信他的人信他的人是这个能力是如此的大。 Dan kuasa Allah yang bekerja itu adalah kuasa kebangkitan yang sama seperti ketika Allah membangkitkan Kristus. 这个大能就是复活的大能，就好像使耶稣复活的大能。 Dan kuasa itu melampaui jauh lebih tinggi dari semua kuasa yang ada di dalam dunia ini. 这个大能超越了这个世界上所有的能力。 Baik itu kuasa pemerintah, penguasa, kerajaan di dalam dunia ini. 在这个世界里面的执政掌权的国度的，无论什么的都会超越。 Dan Bapak Ibu, kuasa dari Allah ini juga melampaui segala zaman, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. 然后这个大能也是超越了这个世界，现代或是在未来。 Dengan kata lain, Bapak Ibu, 换句话说， dengan iman, 因信心， kuasa Allah bekerja akan melampaui segala waktu, zaman, dan semua kuasa di dunia ini. 上帝的大能会超越这个世界的时代、时间还有全能。 Dan saya mau katakan Bapak Ibu, semua yang kita kerjakan pada saat ini, pada saat kita berkumpul di tempat ini, 我还说，当这个音作在这个时刻的时候，在我们聚集在这个地方的时候， itu adalah hasil dari iman kita, dari iman orang-orang terdahulu. 这个就是从前人的信心的结果。 Semua yang kita bisa kerjakan, semua yang bisa kita berkumpul ya bersama di tempat ini, itu adalah hasil dari iman orang-orang yang dipakai oleh kuasa Tuhan. 现在我们所聚集的地方，它的结果就是之前人他们的信心。 Tanpa iman dari John Wesley, Francis Asbury, kita tidak akan ada di sini. 如果没有约翰卫斯理 （Francis Asbury） 的这个信心，我们不可能会在这个地方， Tidak akan ada gedung geraha di tempat ini. 就没有这个我们卫理大厦， Bahkan tidak akan ada gereja Metodis. 甚至也可能是没有卫理教会。 Bapak Ibu, meskipun John Wesley, Bapak gereja Metodis sendiri pernah bergumul mengenai iman dia sendiri. 其实约翰卫斯理他曾经为了他自己的属灵挣扎， Kemudian dia berkonsultasi dengan seorang Moravian, Peter Bohler. 然后他跟一位摩拉维亚的人，他们跟他的讨论， Lalu Peter Bohler mengatakan kalimat di depan ini, 然后这个摩拉维亚人 Peter Bohler 他说了一句话， khotbahkanlah iman sampai engkau memiliki iman itu. 你要传讲信心，直到你拥有信心。 Dan setelah engkau memilikinya, engkau akan mengkhotbahkan iman kembali. 然后直到你有了信心，你就会把这个信心再传讲出去。 Bapak Ibu, dan Wesley mengikuti nasihat Bohler. 然后约翰卫斯理他就是跟着这个彼得波亨的建议。 Meskipun saat itu dia sangat bergumul di dalam imannya sendiri. 虽然约翰卫斯理在那个时候他跟他的信心很挣扎， Dia berkhotbah tentang keselamatan karena iman. 他讲到关于因信得救， Dia mulai berkhotbah tanggal 6 Maret 1738. 他
从1738年3月6号开始讲道， Dia khotbah terus. 他一直不断的讲道， Berdoa terus. 一直祷告，一直祷告。 Dan 2 bulan kemudian, 然后过了2个月， tanggal 24 Mei 1738, 在1738年5月24号的时候， Wesley mengalami pembaharuan iman di dalam dirinya sendiri. 约翰卫斯理在他的身上，他经历了属灵的更新， Sampai akhirnya pengalaman iman itu membawa gerakan menjadi gerakan metodis sampai sekarang ini. 这个属灵的信心，然后带了卫理运动，直到现在。 Bapak Ibu sudah beratus tahun. Sudah beratus-ratus tahun. 已经过了好几百年， Tapi iman John Wesley tetap hidup di dalam diri para pengikutnya sampai sekarang. 然后约翰卫斯理的这个属灵信心， Sampai sekarang kita adalah generasi yang berdoa saat ini. 直到以信心祷告的后代。 Semua ini bisa terjadi karena Wesley memulai dengan iman. Bahkan dia berdoa setiap hari tanpa putus-putus di kamar doanya. 这个就是从约翰卫斯理的信心，他每天的在他的房间里面祷告开始。 Doa orang beriman akan jauh melampaui zaman dan waktu. 有信心人的祷告会超越时代，超越时间。 Seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan kuasa doanya adalah George Muller. 一位上帝的仆人，以他的信心祷告出名的 George Muller， Dia sering menulis list doanya. Lalu kalau dijawab, dia akan tulis juga sudah dijawab. 他常常把他的祷告写在他一本书，然后如果上帝回应了，他也是会在这本书做了这个记号。 Sepanjang hidupnya Bapak Ibu, dia menuliskan setidaknya ada 50.000 doa yang dijawab oleh Tuhan di dalam jurnalnya. 在他的一生当中，在他的这个记事本里面，大概有5万则他的祷告被上帝应允的。 Tahun 1844 dia menuliskan di dalam jurnalnya di mana dia akan berdoa untuk 5 orang secara konsisten setiap hari. 然后在1844年的时候，在他的这个日记簿里面，他写着他为5个人祷告， Supaya 5 orang ini yang belum percaya dapat diselamatkan. 他写着让这个5位他的朋友还没有信主的可以得救。 Setiap hari dalam kondisi apapun, baik sehat maupun dia kondisi kurang enak badan, dia tetap berdoa dengan iman. 无论在怎么样的情况，他生病也好，他怎么样的情况，他就是为这5位朋友祷告。 Setelah 18 bulan, dia mencatat seorang dari 5 yang dia doakan menjadi percaya. 然后过了18个月，其中1位就信主了。 Lalu dia terus berdoa untuk keempat yang lain. 然后他就继续接着为4位的朋友祷告。 5 tahun berlalu, 过了5年之后， orang kedua menjadi percaya kepada Tuhan. 第2位成为了信主的人。 George Muller begitu bersyukur dan dia terus berdoa untuk yang lain. 就是穆勒很感谢上帝，然后他继续的不断的向上帝祷告。 6 tahun kemudian, 然后又过了6年， orang ketiga percaya kepada Tuhan. 第3位相信了上帝。 Muller terus berdoa untuk kedua orang yang masih belum percaya. 然后他接着为那2位还没有信主的祷 Dia 告。 berdoa terus selama 36 tahun. 他36年以来，他从来不间断。 Dua orang ini adalah anak dari temannya yang begitu dia kasihi. 这两位就是他朋友的孩子，他所爱的这个孩子。 Muller sudah tua, tapi dia terus berdoa. 穆勒他已经年迈了，但是他还是不断的祷告。 Dan akhirnya di masa-masa tuanya, orang keempat percaya kepada Yesus. 然后在他年迈的时候，第4位相信上帝了。 Dan dia terus berdoa untuk orang terakhir. 然后他继续接下来为最后1位祷告， Sampai akhirnya 到最后 Muller meninggal dunia. 穆勒就过世了。 Beberapa bulan setelah dia meninggal dunia, 当他过世了几个月之后，
orang kelima datang kepada Kristus dan percaya. 然后第五位来到基督面前，相信上帝。 Muller berdoa bagi 5 orang selama 52 tahun. 穆勒为别人祷告有52年之久， Sampai dia meninggal dunia. 直到他过世。 Tetapi imannya tidak pernah mati. 但是他的信心从来不会熄灭， Bahkan sampai setelah dia meninggal dunia, orang kelima akhirnya percaya kepada Tuhan. 甚至他到过世的时候，第五位才相信主。 Bapak Ibu, teman-teman sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， saat kita berdoa dengan iman, 当我们用信心来祷告， ada kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan yang akan bekerja melampaui 有 zaman, dunia, dan waktu. 有上帝的能力，有复活的能力，会工作超越时代，超越时间。 Sama seperti iman dari Habel, 就好像哈伯的信心， yang Alkitab mencatat sesudah dia meninggal darahnya tetap berteriak kepada Tuhan. 就好像圣经记载说，他虽然死了，因信仍然就在说话。 Ibrani 11 ayat 4 mencatat, dan karena iman, Habel masih berbicara. 在希伯来书第11章第4节说，他虽然死了，却因这信乃就在说话。 Meskipun dia sudah mati. 虽然他已经死了， Bapak Ibu teman-teman sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， jangan pernah meremehkan setiap doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap Rabu malam. 不要小看我们每天所做的祷告，我们每个晚上所做的祷告。 Kalau kita sungguh-sungguh beriman berdoa, 如果我们有信心的祷告， Allah akan bekerja dengan kuasa kebangkitan yang melampaui segala sesuatu. 上帝会用这个复活的能力来工作，是超越时间、超越一切。 Dan saya mau katakan itulah legacy, warisan yang bisa kita wariskan kepada generasi kita mendatang. 这个就是我们可以传给我们的下一代。 Sehingga melalui doa-doa kita, 所以接着我们的祷告， iman kita terus bersuara. 我们的信心不断的发出声音， Doa kita terus bersuara. 我们的祷告一直不断的发出声音。 Meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini. 虽然我们已经过世了， Dan suara itu akan didengarkan oleh generasi muda kita. 然后这个声音会被那一些我们的下一代所听到。 Charles Wesley menuliskan satu kutipan, yaitu Allah akan menguburkan pekerjanya, tetapi akan meneruskan pekerjaannya. 查理斯会写字到说，上帝会把这个人把我埋掉，但是会继续我的工作。 Ini tulisan diukir di monumen ya, di monumen John Wesley dan Charles Wesley di Inggris. 这个字刻在这个查理威斯利的这个墓碑上。 Karena itu Bapak Ibu saya mengajak kita malam ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman, dengan sungguh-sungguh kita percaya. 所以我要邀请大家，我们用信心，我们用诚恳的心来到上帝面前，来相 Karena 信 ada 上帝。 kuasa kebangkitan yang bekerja, yang tersedia bagi kita yang percaya. 是因为有这个复活的能力，我们有信心的能力来工作给我们相信他的人。 Yang kedua, 第二点， kehidupan doa yang dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus adalah kehidupan doa yang dibangkitkan oleh pengharapan. 是被盼望所兴起的祷告生活。 Saya akan mengutip satu kutipan yang ditulis oleh Norman Cousin. 我会用这个 Norman Cousins 所写的一句话： The tragedy of life is not death. Tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, 人生最大的悲剧不是死亡， tetapi apa yang kita biarkan mati di dalam diri kita ketika kita masih hidup. 而是在我们还活着的时候，让内在的事物悄然死去。 Bapak Ibu, banyak sekali orang yang kelihatan dari luar memang hidup. 弟兄姐妹，有许多人从外面看起来，他好像还是活着， Tapi tanpa sadar di dalam dirinya ada sesuatu yang mati. 但是他不知不觉，在他身上里面有一样东西已经死了。 Hidupnya hanya sekedar untuk hidup. 他活着只是
单纯的活着而已， tanpa tujuan, 是没有目标、 tanpa makna, 没有意义、 tanpa semangat, 没有这个热情， dan tanpa pengharapan. 他也没有盼望。 Sama seperti kehidupan rohani kita. Sama seperti kehidupan rohani kita. 就好像我们的属灵生活， Kadang kita bisa melayani dengan aktif sekali. 有时候我们要服侍的时候充满热心 Semua orang melihat kita, wah Anda begitu luar biasa. 每个人呢，众人看见都称赞你。 Kita bisa datang ke gereja. 我们可以来到教会， Bahkan kita bisa datang untuk berdoa. 甚至我们可以来到教会来祷告。 Tetapi di dalam diri kita tidak ada pengharapan. Harapan yang hidup di dalamnya. 但是在我们内心里面没有活的盼望， Kita seperti murid-murid Yesus 我们好像 yang berkumpul pada waktu Yesus setelah mati dikuburkan. 我们好像是耶稣的门徒，就好像当耶稣被埋葬的时候，在那里聚集在一起。 Mereka berkumpul di dalam ketakutan, 他们在惧怕中聚集在一起， di dalam kehampaan, 在空隙中聚集在一起。 dalam kondisi ditinggalkan oleh sang guru mulai dari Kamis malam sampai Sabtu sunyi. 在星期四晚上直到星期六的时候，他们感到很孤单、很惧怕。 Guru yang mereka harapkan ternyata mati di kayu salib. 他们所盼望的老师原来已经死了， Habis sudah harapan mereka. 他们的盼望已经消失了， Mereka akhirnya kehilangan harapan. 他们到最后感觉到失去盼望， Sampai akhirnya mereka berjumpa kembali dengan Kristus yang bangkit. 到最后他们遇见了已经复活的基督。 Dan itu membangkitkan harapan di dalam diri mereka. 那时候，在他们的心里面燃起这个盼望。 Salah satu murid Yesus yang terkenal, Petrus, menuliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. 其中一位耶稣的门徒彼得，在彼得前书第1章第3节说： Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们活得有盼望。 Karena itu Bapak Ibu, seharusnya lah bagi kita, apalagi bagi kita yang percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu, seharusnya hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. 所以弟兄姐妹，耶稣的复活让我们可以祷告，可以活着有盼望。 Dan karena itu maka kita bisa berdoa dengan pengharapan yang penuh. 所以我们祷告的时候可以有盼望。 Apalagi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada roh Allah yang hadir diam di dalam diri kita. 更何况我们接受基督成为我们的救主，有上帝的灵存在我们的心里面。 Dan Bapak Ibu, saya mau katakan, Alkitab mencatat roh Allah yang tinggal di dalam diri kita adalah roh yang sama, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. 然后弟兄姐妹，圣经有记载说，我们存在我们心里面的灵，跟那一些使基督复活的灵是一样的。 Roma 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 罗马书第8章10节说：“然而使耶稣从死人中复活的上帝的灵，若住在你们里面，那使基督从死人中复活的，也必借着住在你们里面的圣灵，使你们必死的身体又活过来。” Karena itu Bapak Ibu, seharusnya lah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. 因此，我们会成为一个充满盼望的人。 Karena ada roh yang membangkitkan Kristus juga ada di dalam diri kita. 是因为那
使基督复活的灵也是有在我们里面。 Dan roh Allah bukan hanya berdiam, tetapi roh Allah juga membantu kita berdoa. 这个灵也不但存在我们里面，它也帮助我们祷告。 Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian juga roh Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. 罗马书第8章26节，同样的，我们软弱有圣灵帮助，我们本不知道怎样祷告，但是圣灵亲自用无可言语的叹息替我们祈求。 Bapak Ibu, kita bisa melihat betapa luar biasanya kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam diri kita. 弟兄姐妹，我们可以看到耶稣基督复活的大能有在我们里面。 Meskipun kadang kita bisa menghadapi pergumulan dan beban hidup. 虽然有时候我们会面对我们生活上的苦难， Pergumulan kita mungkin orang lain tidak tahu. 我们的挣扎可能别人不知道， Kita tidak bisa cerita kepada orang lain. 我们可能无法对别人说。 Kadang pergumulan kita pelan-pelan mematikan pengharapan kita kepada Tuhan. 我们的挣扎可能慢慢的消灭了我们对上帝的盼望。 Sama seperti murid Yesus, kita Yesus kadang itu berada di dalam Sabtu yang sunyi. 就好像耶稣的门徒，在一个很宁静的情况下， Sabtu di mana seakan kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja. 就好像在星期六，我们不能看见上帝正在工作， Seakan-akan Tuhan berhenti berkarya. 就好像上帝停止工作， Kita berseru, tapi seakan Tuhan diam. 我们呼求，但是好像上帝都不回应。 Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan, 但是弟兄姐妹，我要告诉你们， justru di Sabtu sunyilah 是因为在这个周六的时候， Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. 上帝很奇妙，上帝正在很奇妙的工作。 Di Sabtu sunyilah Tuhan kita turun ke dalam alam maut. 在这个圣周六的时候，我们的上帝降在人间， Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang akan terjadi pada hari Minggu, yaitu hari Paskah. 是因为上帝正在预备将要发生在星期天的，也就是复活， Untuk memberikan harapan bagi orang yang percaya kepada Dia. 就是要给那些信他的人一个盼望。 Karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa dengan penuh pengharapan. 所以弟兄姐妹，我们祷告的时候要充满盼望。 Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ada kisah tentang seorang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda ya. 在约翰福音第5章就有一个故事，就是瘫痪的人在这个比斯大池旁边瘫痪了38年。 Ya, singkat cerita kita tahu bahwa kolam itu kadang-kadang berguncang, lalu orang yang pertama kali masuk itu sembuh. 我们知道的这个比斯大池，当它震动的时候，第一个进去的人就会痊愈。 Dan kita bisa membayangkan orang lumpuh ini pasti tidak akan bisa sampai ke kolam itu. 我们也知道，这个瘫痪的人不可能会到这个比大石池旁边， Karena orang lain pasti mendahului dia. 是因为很多人都会超越他。 Lalu datanglah Yesus menjumpai orang lumpuh ini. 然后耶稣就见了这个瘫痪的人， Kemudian Yesus bertanya satu pertanyaan kepada orang lumpuh ini. 然后耶稣就问这个瘫痪的人 Maukah engkau sembuh?：“ 你想要痊愈吗 Bapak Ibu,？” 弟兄姐妹， waktu kita membaca pertanyaan ini, saya nggak tahu ya, mungkin bagi Bapak Ibu, kalau saya secara pribadi membaca pertanyaan yang Yesus ajukan, saya merasa pertanyaan ini agak konyol. 如果我读这段经文的时候，不知道弟兄姐妹怎么样想的，但是如果我在读这段经文的时候，这个问题看起来好像很蠢的问题。 Saya misalnya orang lumpuh ini sudah 38 tahun lumpuh.
这个瘫痪的人已经38年了，在那里。 Tiba-tiba ada seorang yang datang bertanya, maukah engkau sembuh? 然后突然间有一个人来问他说：“你想要痊愈吗 Saya akan marah sekali. Saya akan marah sekali.？” 如果是我瘫痪的，我就会很生气。 Dan tentu saja saya akan menjawab, tentu saja saya mau. 如果问我这样，我当然想要痊愈啊。 Tetapi Bapak Ibu, 但是 teman-teman 弟兄姐妹 sekalian, 们， orang lumpuh ini tidak menjawab demikian. 这个瘫痪的人没有这样的回答。 Jawaban dari orang lumpuh ini di Yohanes pasal 5 ayat 7. 这个瘫痪的人在约翰福音第5章第7节回答。 Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. 在那里说，先生，水动的时候，没有人把我放在车子里，我正要去的时候，别人比我先下去了。 Bapak Ibu, pada Yesus bertanya pertanyaan yang sangat simpel, maukah engkau sembuh? 耶稣问他一个很简单的问题：你想要痊愈吗？ Dia tinggal menjawab, ya Tuhan, saya mau. 他没有回答说：“主啊，我想要。” Tetapi jawabannya justru dia mulai menyalahkan orang lain. 这个答案开始责备了别人， Tidak ada orang yang membantu saya. 没有人来帮助我。 Dia menyalahkan kondisi sekitarnya. Menyalahkan kondisi sekitarnya. 他只怪了他周围的情况。 Bapak Ibu teman-teman sekalian, mengapa Yesus bertanya maukah engkau sembuh? 弟兄姐妹，耶稣为什么问他说：“你要痊愈吗？” Karena di dalam diri orang itu 是因为在这个人的身上， telah kehilangan harapan. 他已经失去了盼望。 Yesus tahu jelas kondisi orang lumpuh ini. 耶稣很清楚这个瘫痪的人的情况， Karena itu dia bertanya, maukah engkau sembuh? 所以耶稣问他说：“你想要痊愈吗 Dan akhirnya Yesus menyembuhkan dia. ？”到最后，耶稣就医治了他。 Angkatlah tilammu dan berjalanlah. 起来把你的这个坛子拿去。 Yesus menghidupkan kembali dia. 耶稣把他复兴起来。 Dan uniknya Bapak Ibu, 但是很奇特的， dan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, 如果我们接下来读接下来的经文， Yesus mengkaitkan peristiwa ini 耶稣把这件事情做一个关联， dengan tugas dia yang akan menghidupkan orang-orang yang percaya. 就是把他的这个使命跟他将要让信他的人复活的这个给他关联起来。 Yohanes 5 ayat 21 Yesus berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. 就好像约翰福音5章21节说：“父怎样叫死人复活，赐他们生命，子也照样随自己的意愿赐人生命。” Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi kita? 弟兄姐妹，我们的情况现在如何？ Kadang-kadang kita bisa bertahun-tahun, mungkin di dalam situasi yang kita anggap lumpuh. 我们可能会在好几年的时间，我们认为我们正在瘫痪， Tekanan begitu banyak. 我们受到很多的压力， Beban yang tidak terucapkan. 有很多的这个苦难。 Sampai-sampai ketika Yesus bertanya kepada kita, maukah engkau dihidupkan kembali? 直到耶稣问我们：“你想要复活吗 Kita mulai menyalahkan orang lain. Gara-gara dia. ？”我们常常怪别人， Tidak ada orang yang menolong saya. 没有人帮助我。 Bapak Ibu, kita lupa sama seperti orang lumpuh ini. 我们好像这个瘫痪的人， Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan membangkitkan. 我们的上帝是复活神的上帝，也使人复活的上帝。 Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan menghidupkan. 我们的上帝是赐生命的上帝， Karena itu datanglah malam ini kepada Tuhan. 所以今天晚上要来到上帝的面前。 Seberat apapun pergumulan kita, 无论我们的挣扎有多沉重， kita akan terus berharap. 我们会不断的有盼望， Karena Paskah sudah datang dan Sabtu sunyi sudah berlalu. 是因为复活已经来了，这个圣周六已经过去了。 Yang terakhir Bapak Ibu, kehidupan doa yang dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus adalah kehidupan doa yang dibangkitkan oleh kemenangan. 第三点就是得胜所兴起的祷告生活。
Saya bacakan di dalam Roma 8 ayat 33 sampai 37 ya, dalam bahasa Indonesia saja ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita mengatakan bahwa kita adalah umat pemenang. 弟兄姐妹，成为信主的人，圣经记载说，我们就是得胜的人。 Kita sering mendengar kalimat ini. 我们常常听这句话， Tapi apa artinya kita sebagai seorang pemenang? Tangsi. Lebih dari pemenang bahkan. 但是得胜的人是怎么样的人？ Apakah kita akan menang melawan kuasa militer, apalagi sekarang sedang terjadi peperangan? 或是我们打赢这个胜战， Apakah kita akan menang melawan kuasa bangsa-bangsa di dunia ini? 或是我们要打败这个列国的军人？ Tidak, Bapak Ibu. 不是这样的。 Kemenangan kita, kuasa kemenangan kita adalah kuasa atas dosa, maut, dan iblis. 我们得胜的能力就是胜过罪恶、胜过死亡、胜过魔鬼的权势。 Bahkan Paulus menuliskan lebih lagi, 但是，甚至保罗也写字说，超越那一些， kita adalah pemenang atas segala situasi, kondisi, apapun yang terjadi di sekitar kita. Baik itu bahaya, penganiayaan, kesesakan, penindasan. 我们就是保罗写字说，我们会超越一切的情况，包括饥饿、危害、患难、逼迫。 Karena itulah Bapak Ibu, doa kita seharusnya adalah doa warrior yang akan menang, bukan pejuang yang akan kalah. 所以我们的祷告就是一位勇士胜利的祷告，不是失败的战士。 Meskipun dunia menilai kita sebagai orang yang lemah dan kalah, 即使世界上看我们成为一个失败的人， kita bukan orang yang menang menurut ukuran mereka. 我们不是我们的胜利不是按照他们的这个衡量， Tapi di mata Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus yang bangkit, kita adalah lebih dari pemenang. 但是我们在上帝的眼前，我们就是一个得胜的人。 Makanya Tuhan bisa membalikkan salib sebagai simbol kekalahan dan ketelanjangan menjadi simbol kemenangan dan kebanggaan. 所以耶稣就会把这个十字架变成一个得胜的记号，得胜的标志。 Petrus, Bapak Ibu, adalah murid Tuhan Yesus yang paling terkenal. Dia terkenal vokal, berani, ekspresif. 彼得是耶稣最有名的门徒，他是因为他很敢说话，是一个很勇敢的门徒。 Ketika semua murid-murid Yesus takut, dia yang paling berani membela Yesus. 当门徒们很害怕的时候，他最有勇敢的为辩护耶稣。 Dia juga yang berani memotong telinga tentara yang datang menangkap Yesus. 他也是最勇敢的，来割这个罗马兵丁的耳朵。当这个罗马兵丁要捉拿耶稣的时候， Tapi Bapak Ibu, 但是弟兄姐妹， Petrus juga dikenal sebagai murid yang menyangkal Yesus 3 kali. 但是彼得也是因为否认耶稣有3次而出名， Dan itu adalah kegagalan Petrus yang terbesar. 那就是彼得最大的失败。 Bayangkan 3 tahun Petrus mengikut Yesus. 我们要想象彼得有3年的时间跟随耶稣， Tetapi akhirnya dia menyangkal Yesus. 最后他否认了耶稣。 Makanya setelah Petrus mendengar ayam berkokok, dia keluar dan menangis dengan sedih. 所以当彼得听到这个鸡叫声的时候，他出来，然后在那里哭泣。 Saya yakin dunia di sekitar pasti akan mengatakan kepada Petrus, kamu adalah pecundang.
我看在这里，如果我们现在世人，我们就会指责彼得是一个懦夫， Lu si boloyong elang. 是没有用的人。 Kamu sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun dan sekarang di mana guru kamu membutuhkan kamu sangat. 啊，是 Tetapi kamu menyangkal dia. 你已经跟随耶稣3年了，但是现在你否认了耶稣。 Di mata dunia Petrus adalah murid yang tidak berhasil. 在我们世人的眼中，彼得是一个失败的人。 Tetapi Bapak Ibu, 但是弟兄姐妹， bagaimana di mata Tuhan? 在上帝的眼前，彼得是怎么样的人呢？ Bapak Ibu, 弟兄姐妹， menarik sekali 是很有趣。 ketika Yesus bangkit. 当耶稣复活的时候， Ketika perempuan-perempuan datang ke kuburan Yesus. 当妇女们来到耶稣的坟墓前， Pesan Paskah pertama 这个复活节的第一则信息， yang disampaikan malaikat kepada perempuan itu. 当这个上帝的使者告诉告诉这个妇女们的时候， Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Tercatat di Markus ini, ya. 在马可福音第16章第7节说：“你们去对门徒说， Dan kepada Petrus. 和彼得。” Bapak Ibu, menarik sekali. 弟兄姐妹，这个是很有趣嘛。 Ada nama Petrus 在那里有彼得的名字， terkandung di dalam pesan Paskah. Yang ada di dalam pesan Paskah. 就是在复活节的信息当中， Kepada Petrus. 是真给彼得的。 Selama ini, meskipun Yesus mengalami penderitaan, harus mati di kayu salib, sampai dikuburkan. 直到这一来，耶稣受苦，被钉十字架，被埋葬， Dia tidak pernah melupakan Petrus. 他从来不忘记彼得。 Petrus yang mungkin dia merasa sangat bersalah. 彼得可能感觉到很愧疚， Dia merasa orang yang gagal. 他可能感觉到他是一个失败的人， Tapi di mata Tuhan, 但是在上帝的眼中， Petrus akan dipakai Tuhan secara luar biasa. 彼得将被上帝大大的使用。 Dan benar sekali Bapak Ibu, ketika Yesus berjumpa dengan Petrus secara 4 mata, 当彼得跟耶稣他们面对面的时候， kita tahu pertanyaan dari Yesus kepada Petrus 3 kali. 我们知道，耶稣询问彼得有3次的这个问题。 Dan di akhir dari perkataan Yesus itu ada kalimat gembalakanlah domba-dombaku. 这3次的问题当中，最后他就会说：“牧养我的羊群。” Perkataan ini menurut saya sangat bermakna sekali. 对我来说，这一句话是很有含义。 Tuhan seakan-akan mau berkata kepada Petrus, 上帝好像要告诉彼得， lu misi boloyong elangai. 你不是没有用的人， Kamu akan digunakan oleh Allah untuk menggembalakan domba-dombaku. 上帝会使用你来牧养我的羊。 Kamu masih punya tugas yang besar. 你还有一个很大的使命。 Dan melalui pesan kebangkitan itu, 然后这次复活节的信息， melalui perjumpaan pribadi dengan Yesus, 因为与耶稣个人的见面， Petrus bangkit dan berkhotbah di Kisah Para Rasul dan 3.000 orang percaya. 彼得复兴起来讲道，然后有3000多人相信耶稣了。 Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa seakan-akan dikalahkan oleh kondisi di sekitar kita. 弟兄姐妹，我们可能会受到我们周围的影响， Tantangan yang tidak habis-habisnya. 是不断涌来的这个挑战。 Kenapa saya sudah berusaha tapi tidak berhasil? 我已经尽力了，但是还是不能成功。 Kenapa semakin melayani hasilnya semakin tidak baik? 我已经服侍了，但是结果还是不好。 Kenapa hidup saya seakan-akan mandek, stagnan, dan tidak ada hasilnya? 我的生活，我的生命为什么好像走投无路，原地踏步？ Bapak Ibu, ini juga adalah pergumulan dari saya pribadi. 这个也是我个人的挣扎。 Akhirnya kita berdoa bukan dengan kemenangan, tapi kita mulai mengeluh dan bersungut-sungut.
最后我们不是以这个得胜来祷告，而是我们开始以抱怨、以怨言来祷告。 Bapak Ibu, kita bukan umat yang demikian. Kita bukan umat yang demikian. 我们不是这样的信徒， Mari kita bangkit, 我们复兴起来， bertahan, 我们要坚持， berjuang. 我们要这个征战， Karena kita sudah lebih dari pemenang. 是因为我们已超越了得胜的人。 Saya akan tutup dengan seorang misionaris yang sudah sering saya ceritakan, tapi saya cepat saja ya, karena dia mengalami pengalaman yang menurut saya terlalu panjang untuk diceritakan. 我要用一个故事来做结束，他的故事太长了，所以我要用简单的方式来做说明。 Dia adalah Adoniram Jackson yang melayani di Burma atau Myanmar. 他是Adoniram Judson的宣教士，他在这个缅甸服侍， Melayani selama 38 tahun. 他服侍了38年。 Awalnya dia berangkat dengan istrinya penuh dengan iman dan pengharapan ke sana. 刚开始的时候，他出发跟他的妻子充满盼望的出发。 Tapi saat itu memang negara Burma sangat chaos sekali dan medan pelayanan sangat-sangat susah sekali. 因为当时的这个缅甸的这个国家很混乱， Dan mereka menghadapi begitu banyak pergumulan, tantangan, penindasan yang terjadi. 他们在那里经历了很多的这个苦难，许多的这个逼迫，还有挑战。 Dan karena terlalu banyaknya saya listkan dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ya. 是因为太多了，我会一一读给大家听。 Iya, saya bacakan ya. Sampai di sana, Bapak Ibu, Adoniram Jackson, anak pertamanya meninggal dunia. Oh, sebelum tiba di Burma. 在他还没有到达缅甸的时候，他第一个孩子过世了。 Kemudian sampai di sana dia menderita penyakit kolera, disenteri, malaria yang saat itu adalah penyakit yang paling berbahaya. 然后到了那边的时候，他就染上了这个霍乱、痢疾，还有这个疟疾的这个疾病。 Selama 6 tahun melayani hanya ada 1 orang yang dibaptis. 他6年在那里6年服侍，只有一个人受洗。 Anak keduanya meninggal karena istrinya sakit parah. 第二个孩子过世，因为他的妻子重病。 Kemudian dia ditangkap tentara Inggris, di penjara, dipasung selama 17 bulan. Saya tidak cerita lagi bagaimana penderitaannya, begitu panjang. Ya. 然后他被这个英国的军队军人所抓了，然后放在监牢里面，被这个锁链锁了17个月。 Lalu istrinya harus berjalan setiap hari 3 kilometer untuk memohon supaya suaminya dibebaskan. Dan akhirnya istrinya sakit keras. 然后这个他的妻子每天都要走这个3公里的路，要去求人。 Dan pada akhirnya istrinya meninggal. 到最后他的妻子也过世了。 Saat itu Adoniram Jackson mengalami depresi. Jackson 他也是得到了这个忧郁症。 Dia akhirnya memutuskan, sudahlah, ini semua terlalu berat untuk saya. 他决定，他说要解散了，对我来说很沉重。 Dia bahkan hidup sendiri, bahkan menggali kuburannya sendiri. Ya, dia duduk sampai dia memutuskan kalau dia mati pun dia akan langsung terguling ke kuburannya. 然后他就独自一个人生活，连他自己的坟墓自己挖，然后坐在那里，只要他过世，他直接躺在那里。 Saat-saat itulah ada berita yang datang, 然后那个时候来了一个信息， yaitu adiknya yang selama 17 tahun tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya percaya kepada Yesus. 然后他得到一个信息，他的弟弟17年从来不相信耶稣，那个时候就接受了耶稣。 Mendengar berita itu, 听了 dia 这样 pun 的信息， bangkit kembali melayani. 他再一次的兴起来，回到服侍。 Dia menikah dengan istri kedua, Sarah, melahirkan 8 anak, 5 meninggal. 然后他就跟第二任的妻子莎拉结婚，生了8个孩子，其中有5个孩子过世。 Kemudian istri keduanya sakit parah dan meninggal 然后 juga. 第二任的妻子病重，然后过世。 Menikah dengan istri ketiga. 然后跟第三任妻子结婚。 Dan akhirnya Adoniram melayani terus. Kemudian dia meninggal 10 hari sebelum anak dari Emily lahir, istri ketiganya, dan istrinya meninggal 3 tahun kemudian. 然后阿多尼让在10天
他孩子10天之前还没有生出来过世了，然后他的第3任妻子3年过后过世。 Bapak Ibu, saya tidak menuliskan semua pergumulannya, panjang sekali. 我没有一一再写，因为太长了。 Ketika kita melihat pelayanan dari Jackson Adoniram ini, 如果我们看这个加圣的服饰， dunia akan menilai begitu lemah, begitu tidak ada hasil. 世界上会把他评论成为一个失败者。 Tetapi yang orang tidak tahu, 但是在3年里面， saat Adoniram melayani, 当阿多尼兰过世的时候， Tuhan juga ikut bekerja. 上帝也正在工作。 Dan catatan sejarah mencatat 记 pada 载 waktu dia meninggal, terjemahan Alkitab selesai, ya Birma, ya bahasa Birma selesai, dan ada 7.000 orang bertobat. 当这个阿多尼兰过世的时候，历史记载这个圣经缅甸的语的翻译已经完成了，然后有7000人悔改。 Dan sekarang Bapak Ibu di Myanmar itu ada sekitar 3.700 gereja baptis, karena dia dari gereja baptis dengan 2 juta pengunjung gereja yang beribadah setiap minggu. 然后在缅甸现在大概有3700间的这个世袭教会，有200万的这个会友。 Semua ini karena dari pelayanan Adoniram Jackson. 这一切全部都是因为阿多尼兰这圣的服侍。 Bapak Ibu, teman-teman sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， Mother Teresa pernah mengatakan Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang sukses. 特里莎修女曾经写作：“上帝呼召我们，不是要成为一个成功人士， Dia memanggil kita untuk setia. 上帝呼召我们要成为一个虔诚的人， Setia di dalam doa. 在祷告中虔诚。 Setia di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 上帝信任我们的，我们要虔诚。 Dan saat kita setia, Bapak Ibu, 当我们虔诚忠心的时候， maka itulah yang membuat kuasa kebangkitan Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Amin. 使这个复活的能力在我们的身上会工作。阿门。 Kita berdoa. 我们一同祷告。 Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan untuk hidup kami pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang terus berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kami. Saat ini ketika kami akan berkumpul bersama, berdoa, Tuhan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.